Wabarakatuh. Seperti biasa kita mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa ahli jawatan kuasa masjid, minta maaf ya. Seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat serta ayahanda bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sekali lagi dapat berhimpun dalam suatu majlis yang sangat mudah-mudahan diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang boleh duduk dalam majlis ilmu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam recommend bahawa dia akan dimudahkan untuk masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu pada malam ini insya-Allah akan memudahkan urusan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita nak sambung bicara kitab kita Mukhtasar Minhajul Qasidin, Jalan Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, di bawah tajuk Cara Memperbaiki dan Mendidik Akhlak. Jika tubuh badan sihat, peranan doktor memastikan kesihatan terus terjaga. Apabila ia sakit, tugasnya ialah memastikan kesihatan pulih semula. Begitulah juga halnya dengan jiwa yang telah suci bersih, yang terdidik dengan akhlak yang mulia, perlu dijaga dan terus dipupuk supaya bertambah kuat. Sekiranya jiwa itu hilang kesempurnaannya, maka tugasnya ialah berusaha untuk membawa kesempurnaan itu kembali bertahta padanya. Hidup kita ni ada pusingan, sekejap begini, sekejap begitu. Kalau dalam hubungan kita bicara tentang akhlak, kalau sekiranya akhlak kita hari ini didapati semakin menurun, maka kita kena berusaha untuk menaikkan akhlak itu tadi, seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala
supaya akhlak kita tu menjadi akhlak yang mulia, akhlak yang sempurna. Sekiranya akhlak kita memang telah sedia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang sempurna, maka hendaklah kita pupuk dia supaya dia terus berkekalan. Kesempurnaan akhlak itu sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seumpama kata pengarang kitab ini, bila badan kita dalam keadaan sihat, hendaklah kita terus menjaga kesihatan tubuh badan kita. Kerana apabila dia sakit, maka kita kena mencari ubat untuk merawat sakit tadi. Sebab bila kita sakit, banyak perkara terbantut, banyak perkara kita tak boleh buat disebabkan badan sakit. Sebab itu bila kita sakit, kita kena berikhtiar, kita kena berusaha untuk mengembalikan kesihatan kita supaya jadi baik. Dengan sebab itu kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa terganggu dan sebagainya. Penyakit yang menghinggapi tubuh badan hanya boleh dirawat dengan ubat yang bertentangan dengan sifat penyakit tersebut. Penyakit yang bersifat panas perlu dirawat dengan ubat yang bersifat sejuk. Begitulah sebaliknya. Bila kita jumpa doktor, dia kata demam, maka dia akan bagi ubat untuk baikkan demam tadi dengan ubat yang berlawanan dengan penyakit kita tadi. Penyakit yang demikianlah juga dengan akhlak yang buruk, yang merupakan sebahagian dari penyakit hati. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa akhlak yang buruk ni merupakan hati telah dihinggapi penyakit. Hati yang telah dihinggapi penyakit, maka menyebabkan akhlak dia menjadi buruk. Dengki dekat orang. Apa sebab? Hatinya sakit. Kalau hatinya tak sakit, nak dengki buat apa? Misalan macam tu lah kan. Marah dekat orang sebab hati dia sakit. Kalau hati dia tak sakit, nak buat apa dia marah dekat orang, ngumpat orang. Sebab apa? Hati dia sakit. Kalau hati dia tak sakit, tentu dia takkan mengumpat saudaranya. Lebih-lebih lagi dia tahu natijah daripada mengumpat ini dosa. Dan dosa tu tidak akan diampun melainkan setelah dia minta maaf daripada orang yang dia mengumpat. Tetapi dia mengumpat sebab apa? Hati sakit. Itu dia antara penyakit-penyakit hati. Rawatannya hendaklah menggunakan ramuan yang berlawanan dengan penyakitnya. Kena rawat dengan perbuatan yang berlawanan dengannya. Seumpama kalau dia ni jahil, macam mana cara nak rawat kejahilan? Tidak dapat tidak, mestilah dia belajar supaya hilang kejahilan dia. Tak? Jahil, kena belajar supaya dia tidak jahil. Dia bakhil, ada bakhil ni, macam mana nak rawat? Kalau orang ada bakhil, cara nak rawat kena jadi pemurah. Kena jadi pemurah. Kalau dia tahu, saya ni bakhil rupanya kan, orang datang nak minta tolong, tak beria nak bagi. Jadi kena rawat dengan jadi pemurah, supaya selepas ni orang datang minta tolong dengan kita, maka kita mudah untuk menolong dia. Jadikan lawan dengan sifat bakhil tadi dengan pemurah. Takabur, cek balik semula dalam diri kita ni, ada ke sifat takabur ni? Oh ada. Habis macam mana cara nak rawat? Rawatnya dengan perasaan rendah diri. Nak takabur buat apa? Nak takabur buat apa? Rawat dengan rendah diri. Satu dalam doa pun selalu kita minta, ya Allah,
pelihara diri kita daripada melakukan ibadat secara riak, pelihara diri kita daripada melakukan ibadat secara sum'ah, secara takbur, secara ujub, kan? Sebab kita yang ni lah perbuatan-perbuatan yang merosakkan ibadat kita, ya. Kadang-kadang ibadat seseorang itu jadi rosak disebabkan sum'ah, suka nak bagi tahu dekat orang, kan? Kalau dia tak bagi tahu dekat orang, berasa macam tak puas hati, seolah-olah kalau sekadar apa yang dia buat ni untuk Allah tidak memadai, kan? Perbuatan ibadah yang di dalamnya ada sum'ah, ada bahagian untuk orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak terima. Na'udzubillahi min zalik. Allah tak terima. Perbuatan ibadah yang di dalamnya ada riak. Nak tunjuklah dekat jawatan kuasa masjid ni, nampak je jarang sekali ada muka, kan? Riak. Nak tunjuk ada bahagian untuk manusia dalam ibadatnya seperti riak ni tadi, maka Allah tak terima. Na'udzubillahi min zalik. Ada ujub, ada takbur, dan di antara empat ni tuan-tuan, yang mana lagi berat? Takbur, riak, sum'ah atau ujub? Kesemua perkara ni hanya akan boleh berlaku disebabkan ada manusia, kecuali satu, iaitu ujub. Riak akan boleh berlaku bila ada orang, yang kita boleh tunjuk, tengok ustaz tu, kita buat elok-elok sikit supaya ustaz kata kita buat kan terbaik, nak menunjuk dekat ustaz, nak menunjuk dekat pak mentua, nak menunjuk kepada orang lain. Memang dalam ibadat dia tu ada juga untuk Allah. Untuk Allah itu memang tak dapat dinafikan. Tetapi dalam pada untuk Allah tu ada juga bahagian kepada manusia. Maka yang ni tuan-tuan Allah tak terima. Allah tak terima. Riak kan ada manusia. Sum'ah, kita kena ada orang. Penat saya malam tadi apa duk semayang tak berhenti. Cerita dekat orang ni, kan. Tambah pula yang kawan tu sedaknya tanya, nampak ustaz penat je. Alah memang penat sungguh lah, malam tadi tidur sekejap je. Pasal apa ustaz tidur sekejap? Itulah malam tadi duduk semayang tahajud 6 rakaat, semayang hajat lagi 12 rakaat. Sum'ah tuan-tuan. Pasal ada orang. Kalau tak ada orang, dia seorang-seorang, dia nak sum'ah macam mana? Datang masjid tak ada orang datang, penat pagi ni, kan? Lepas tu dia cerita kat tiang, tak ada makna cerita kat tiang. Dia mesti ada orang yang berlawan dengan nak tanya khabar dia. Kenapa ustaz nampak macam penat je? Betul lah, puasa, kan? Sebab puasa penat, kan? Memanglah puasa tu penat, kan? Tapi sebab nak khabar kat orang yang dia puasa ni, dia menunjukkan kepenatan dia tu melampaui. Kena ada manusia baru jadi sum'ah. Takbur gitu juga tuan-tuan. Takbur berasa dia lah lebih, kan? Banding dengan orang lain. Tengok orang lain baca Quran semuka surat, dia satu juzuk sehari-hari, berasa takbur, ya? Sebab ada orang. Ujub, tidak ada orang pun boleh jadi tuan-tuan. Inilah yang paling bahaya kata ulama tasawuf. Sebab ujub ni tak ada orang, kita seorang-seorang berasa, kita rasa boleh surga dah kita ni. Sembayang 5 waktu secara berjemaah dah 30 tahun dah. Seseorang ni tiba-tiba setan mai bisik dekat kita tuan-tuan. Kan?
Kalau ada bisikan-bisikan macam ni, cepat-cepat istighfar, isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, isti'azah, istighfar, astagfirullah, astagfirullah sekurang-kurangnya, supaya fikiran kita terus terputus, tidak ada connecting dengan bisikan-bisikan syaitan yang nak merosakkan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Musuh kita banyak tuan-tuan, musuh kita syaitan, musuh kita orang kafir, musuh kita orang munafik, musuh kita ialah nafsu kita. Semua ni kita kena berlawan. Kita kena berlawan dengan nafsu kita. Macam mana ustaz kita nak berlawan dengan nafsu kita? Kena berlawan supaya nafsu tu kena ikut kita. Jangan kita ikut nafsu. Kalau kita ikut nafsu, Jahannam. Tapi kalau nafsu ikut kita, insya-Allah kita selamat. Syaitan musuh kita. Jangan ikut syaitan. Biar syaitan tu kena tunduk dengan kita. Kita doa tuan-tuan, kelebihan contohnya banyaklah kita ni. Kalau orang yang dapat panggilan menunaikan haji pada hari Arafah, dia akan berada di Arafah. Ketika itu bila dia bermohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkan sebanyak mana dosa dia. Sebanyak butir pasir di lautan, sebanyak mana debu yang berterbangan, sebanyak mana apa lagi kita nak buat bandingan. Banyak betul lah dosa dia. Tiba-tiba Allah panggil dia untuk menunaikan ibadah haji. Dan pada hari Arafah, dia berada, hari wukuf, dia berada di Arafah, dia mohon ampun, Allah ampunkan semua dosa-dosa dia. Satu. Yang kedua, bukan sahaja dosa dia, dosa orang-orang yang berkirim doa. Sebab tu kalau sahabat-sahabat kita tuan-tuan dapat pergi haji, kita datang ziarah dia, kita minta dia tolong doa kita. Doa yang dia baca daripada orang yang kirim dekat dia pun Allah akan bagi. Allah akan bagi juga pengampunan. Semua dosa-dosanya diampun. Ketika itu syaitan menjadi sekecil-kecil makhluk. Rasa diri dia dihina yang begitu hina sekali. Allah hina syaitan ini. Kerana apa? Sekian lama dia cuba menggoda manusia, tipu manusia, hasut manusia, cong manusia, kelentong manusia. Daripada start lahir sampailah, kalau ketika itu umur nak buat haji umur berapa? 40 tahun, 50 tahun. Kita pun dah lama dah kena tipu dengan syaitan ni. Tiba-tiba hari itu Allah memberi pengampunan kepada semua dosa-dosa kita. Ketika itu syaitan ini menjadi semakin kecil. Terasa dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni syaitan. Begitulah juga tuan-tuan kita yang kat sini. Kalau hari Arafah tu, itu tadi kelebihan bagi orang yang dapat tunai haji. Tapi orang yang tak dapat tunai haji, dia ada kelebihan juga. Puasa pada 8, 9. Kan? Puasa pada hari 8 Zulhijjah, puasa pada hari 9 Zulhijjah. 10 jangan puasa. Ada pula yang nak puasa juga 10. Pasal dengar kelebihan besar 8, 9, tambah lagi satu lagi besar dia kata. 8, 9. Sama macam kelebihan orang yang dapat berada di Arafah untuk berukuf pada 9 Zulhijjah. Siapa yang puasa, syaitan memang Allah ampun dosa dia setahun dulu, setahun hadapan.
tahun depan, tahun 2023 tak sampai lagi, Allah ampun siap-siap dah tuan-tuan dosa-dosa kita. Maknanya sebagai kesimpulan, supaya syaitan ini dia yang kena ditundukkan oleh kita, kitalah yang kena buat amal ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baca surah Al-Kahfi, Allah bagi tempoh seminggu pada orang yang baca surah Al-Kahfi 10 hari. Seminggu tuan-tuan. Kita baca hari Khamis, Kahfi diampun sehingga hari Khamis minggu depan. Tambah lagi 3 hari. Seminggu kita dah jadi 10 hari kalau macam tu. Sampai hari Khamis kita baca lagi. Jadikan itu sebagai istiqamah amalan yang berterusan membaca surah Al-Kahfi. Kelebihannya, baca surah Yasin. Yasin ada kelebihan dia. Tuan-tuan, kita baca surah Yasin pagi, Allah ampun sampai petang. Siapa baca surah Yasin malam, Allah ampun dosa dia sampai pagi. Pagi tak sampai lagi, tapi Allah ampun siap-siap dah. Tidakkah perbuatan itu menyebabkan syaitan kecewa dengan orang yang macam ni? Tapi ramai yang terpengaruh dengan syaitan. Tak mau buat, tak baca Yasin, Quran, tak baca, semayang pun tidak, kan? Ngaku je sebagai orang Islam. Orang kata Islam ke? Islam, ustaz, takkan tak Islam, kan? Habis tak semayang? Nantilah pencen, nanti kita semayang lah. Nantilah anak habis SPM, nanti kita start semayang berjemaah lagi. Tak apalah, kan? Dia tak boleh nak paksa-paksa juga, kan? Dia pun pandai ayat la ikraha fiddin. Ustaz, mana boleh paksa dalam agama ni, tak boleh paksa. Dia silap faham, sebenarnya tak ada paksaan dalam agama ni untuk orang bukan Islam. Orang Islam kena paksa, tak semayang kena paksa. Ya, sebab tu bila anak tak semayang, ayah kena suruh, kena nasihat. Sampai umur 10 tahun lagi tak semayang, rotan sikit. Rotan sikit. Paksalah tu. Ayah, mak tengok anak pakai tak tutup aurat, kena suruh tutup aurat. Ni aurat ni kena tutup, kan? Suruh, kena suruh, kan? Tak boleh biarlah dia, kan? Pandailah dia tu, nanti satu hari dia tutuplah aurat. Dia kena suruh. Seumpama macam kita panggil orang semayang, tuan-tuan, tahu waktu semayang. Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan keluar takwim setahun siap dah. Bukan dia keluar sebulan-sebulan, takwim masuk waktu solat. Nah, siap untuk setahun dah. Ini 1444 Hijri dah ada dah. Dah ada dah untuk sampai ujung sampai Zulqa'dah, kan? Dah ada dah. Bukan dia keluar sebulan. Mana yang bulan berikutnya? Bulan yang berikut nanti sampai masa dia lah. Dah. Tapi kenapa setiap waktu muazzin akan mengumandangkan azan? Kenapa? Maksud dia benda baik kena ajak. Benda baik kena ajak. Amar ma'ruf kat situ. Nahi munkar, benda jahat kena cegah. Benda baik kena ajak. Sampai masuk waktu azan akan dikumandangkan oleh Bilal. Kalau Bilal tak azan, boleh ke? Takwim dah ada, masing-masing semua tahu. Tak siap, tak cukup dengan apa takwim yang Jabatan Agama, masjid memang dah spend dah tu. TV, kat TV tu ada waktu solat setiap hari, kan? Kita masuk tak payah fikir-fikir. Hari ni masuk waktu maghrib pukul berapa, isyak pukul berapa, tengok je dekat TV digital, TV masjid ni siap dah, tuan-tuan. Tapi kenapa bila sampai masa dia diperdengarkan azan? Diperdengarkan azan, ya?
Itu bermaksud perkara baik kena ajak, kena seru. Itu pun kita tengok setengah tempat tuan-tuan kan. Walaupun azan dikumandangkan, tapi bilangan jemaah yang hadir kadang-kadang tidaklah memberangsangkan. Sedih tengok. Tak ada orang ke dalam kampung ni? Ramai. Tapi mana ni yang lalai? Contoh, mana yang lalai? Itu maksud dia tuan-tuan. Bayangkan kalau tidak ada seruan azan. Tak ada seruan azan, lagilah kurang. Ni bukan kat sini tuan-tuan, tempat lain. Tempat lain tu kadang-kadang ya Allah jemaahnya tidak memberangsangkan. Lebih-lebih lagi subuh lah. Ada kuliah subuh. Ada kuliah subuh, ada azan. Tengok-tengok jemaahnya 6 orang je. Tak munasabah langsung. Tapi gitulah maknanya. Apa ni Bilal jangan. Kalau dah tak ramai orang, tak payah azan lah. Panggil pun macam tu juga dah. Tetap kena panggil juga kan, mudah-mudahan seruan itu sampai ke dalam hati-hati manusia. Mudah-mudahan sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam membuat seruan kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nabi Ibrahim pun tanya dekat Allah, ya Allah, mikrofon tak ada. Masa dulu mana ada mikrofon tuan-tuan? Mikrofon ni baru 200-300 tahun kemudian ni je. Dulu tak ada mikrofon, tapi Allah dah suruh Nabi Ibrahim menyeru manusia untuk mengerjakan haji. Nabi Ibrahim pun tanya juga, ya Allah, manusia boleh dengar ke? Tugas kamu menyeru, wa azin fin nasi bil hajj ya'tu karijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Maka diserulah labbaik Allahumma labbaik. Allah menyeru, roh-roh yang menyahut seruan itu akan diundang menjadi tetamunya. Roh-roh tuan-tuan, roh-roh ni barang tak ada lagi, secara fizikalnya tak ada lagi, tapi roh-roh yang berada di dalam sulbi, roh-roh yang berada di dalam rahim yang mendengar seruan ini akan menerima undangan. Undangan ni bergantung kepada berapa kali dia menyahut seruan tu. Kalau dia menyahut sekali, sekalilah. Kalau dia menyahut 2 kali, 2 kalilah. Kalau dia menyahut 3 kali, maka banyak kalilah dia akan dapat undangan menjadi tetamu Allah, duyufur rahman. Nabi Ibrahim masa tu buat seruan atas Bukit Kubais. Tuan-tuan yang pernah pergi boleh imagine Bukit Kubais dekat mana, bersebelahan dengan Bukit Sofa. Bila kita nak buat ibadah sa'i antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah, sebelah tu Jabal Kubais. Tapi sekarang dah tak ada dah Jabal Kubais tu. Jabal Kubais tu masih ada, cuma atas Jabal Kubais tu ada istana raja. Kan? Tempat Nabi Ibrahim menyeru manusia untuk mengerjakan haji di atas bukit tu lah tuan-tuan. Di atas bukit tu. Kan? Kalau dulu ada namanya Masjid Bilal atas tu. Dalam riwayat menyebutkan Masjid Bilal itulah tempat Nabi Ibrahim alaihissalam membuat seruan bila Allah memerintahkan supaya Nabi Ibrahim menyeru manusia untuk mengerjakan haji. Di tempat itulah Nabi Ibrahim berdiri menyeru manusia untuk mengerjakan haji. Okey. Seruan itu kalau dari segi fizikal memang siapa yang dengar? Tak ada orang yang dengar, tetapi Allah yang menyampaikan maksud seruan itu. Sebab tu Bilal, walaupun mungkin setakat ini seruannya tidak sampai kepada keseluruhan, tapi kita berharap mudah-mudahan seruan yang dikumandangkan tanpa henti, tanpa mengira bilangan orang yang datang, tak meriah sangat, tidak begitu memberangsangkan, dia pun tidak jemu-jemu,
Mudah-mudahan satu hari nanti seruan itu akan sampai ke dalam hati-hati manusia seluruhnya. Kan? Baik. Seterusnya, kalau dia tahu dia ni ada sifat pelahap, kan? Pelahap, macam mana cara nak rawat? Macam mana cara nak merawat sifat pelahap dia ni? Cara dia kena menghindarkan diri dia daripada sesuatu yang menyelerakan. Try bagi makan yang tak sedap kat dia. Kan? Ini makan sedap, ikan jenaha, ikan bakar, udang, hak sedap-sedap. Tu yang jadi pelahap sangat tu. Cuba bagi dekat dia ikan kering, kan? Contohlah, kan? Tapi ada setengah orang dia memang selera ikan kering, kan? Tengok pada keadaan dia. Kalau dia ni selera makan itu, kontrol, rawat dengan mengambil makanan yang tidak menyelerakan dia, yang tidak menggiurkan dia. Sebagaimana seseorang itu perlu sanggup menelan ubat yang pahit dan bersabar sepenuhnya dari mengambil sesuatu yang menyelerakan demi menyembuhkan badan yang sakit. Kita kalau sakit, doktor bagi ubat tu besar, dah besar, pahit, kita nengok 3-4 kali, boleh ke kita telan? Tapi bila kita fikir, kalau kita tak telan, macam mana sakit kita ni nak sembuh? Ini ikhtiar. Lalu kita telan sampai terbeliak biji mata nak nelan ubat tu, tuan-tuan, pada peringkat awal. Kalau ubat Arab besar-besar, ubat kita okeylah, standard lah dengan kita, kan. Tapi kalau kita makan ubat daripada farmasi Arab ni, besar-besar ubat dia, memang macam tercekik kita nak makan ubat. Tapi demi untuk kita sihat, kita makan juga. Sabar je lah, ya. Ada orang istiqamah, tuan-tuan. Doktor kata macam-macam tuan ni penyakit, lebih daripada 15 penyakit. Dia kata, kalau tak apalah tuan, nak buat macam mana, dah ada sakit, kita bagi ubat. Ubat dia setapak tangan ni, sekali makan segenggam, sekali makan segenggam. Banyak tu, tuan-tuan, ya. Istiqamah dia makan. Alhamdulillah, nisbah dengan penyakit yang banyak tadi sepatutnya tinggal 2-3 minggu je hidup, tapi kadang-kadang tua dah, sihat elok je lagi. Hak yang muda, hak yang dia ingat dia sihat, tak makan ubat apa-apa, lengah sana, lengah sini, pegang cangkul seminit, penat, tahu tak? Hak yang kata penyakit ada 15 ni, pegang cangkul daripada pagi sampai tengah hari buta baru lepas. Tu tadi, ikhtiar dia ambil ubat. Tapi gitulah, tuan-tuan, kan? Kita nengok dia makan ubat tu, tak sanggup lah kita. Yalah, pasal kita tak sakit, dia yang sakit tu, kan? Telan jugalah. Mudah-mudahan dengan sebab dia buat ikut nasihat doktor tu, dia jadi sihat. Kita tengah sihat, memang tak adalah nak makan ubat sampai segenggam tu, sebiji pun kita tak mau, kan? Macam kita tengok doktor gergaji kaki orang, ya. Kalau kita tak ada, takkan kita bagi doktor gergaji kaki kita. Tak pasal-pasal kaki kita elok, tiba-tiba nak berjalan kena pakai tongkat, ya. Tapi kalau orang tu memang dah, doktor kata kalau tak digergaji kaki dia, penyakitnya akan bertambah teruk. Nak pilih hak mana? Dia akan pilih, tak apalah doktor, gergaji pun tak apalah, janji penyakitnya tidak semakin melarat, kan? Sesaja kita, tuan-tuan, nak suruh doktor tolong gergaji kaki saya macam kaki dia tu, memang tak lah, tuan-tuan, ya. Kalau doktor nak gergaji pun agak-agak kita kan, agak kita tendang doktor ni. Bahasa kasar dia, kan, tak bagi kita, tuan-tuan, kan. Baik, tu dari segi fizikal dia. Kalau kita sakit, kita sanggup makan ubat, kita sabar, walaupun ubat tu pahit, ya, tak apalah, janji
sakit kita boleh sembuh. Demikianlah juga kita perlu sanggup bermujahadah, terus bersabar mengubati penyakit hati. Ya. Kita tahu tuan-tuan, pada diri kita ni, kita je yang tahu kita ni macam mana. Kita ni ada marah ke orang tak? Ada. So, rawat. Ya. Macam mana cara nak rawat tadi? Ya. Jangan marah ke orang. Ya. Cuba tahan diri supaya tidak marah. Kalau marah, denda diri sendiri. Tadi saya marah dekat isteri, denda RM50, bubuh dalam tabung masjid. Kalau marah 2 kali, 100 bubuh dalam tabung masjid. Dah. Itu cara tuan-tuan. Nampak gaya tak boleh marah lah. Habis dah 100 kan. Semalam habis 100 pasal marah 2 kali. Hari ini insya-Allah dia akan ingat tuan-tuan. Ya, pasal bila kita marah, kita layan marah tu, kita tak kenakan denda pada diri kita, syaitan pula ulit. Syaitan bagi batu api. Kau marah dekat dia, baru puas hati. Semalam kau marah sikit je, tak padan. Hari ni kena marah banyak lagi pada tu, baru best dia kata. Syaitan duduk perangat tuan-tuan. Kita hari ni lah kita tengok orang Islam sama Islam bergaduh. Dia bawa lah isu Islam ni Syiah, Sunni dan sebagainya, kan? Perbezaan ideologi. Islam bergaduh. Siapa di tengah tu? Orang kafir yang memainkan peranan supaya Islam sama Islam ni gaduh. Bagaimana Aus dan Khazraj merupakan penduduk majoriti Madinah, tapi bergaduh bertahun-tahun sebab benda kecil je, tapi bergaduh bukan seminggu 2 minggu, bertahun-tahun. Ada dalam riwayat menyebutkan sampai beratus tahun mereka ni gaduh. Disebabkan apa? Yahudi yang memainkan peranan supaya mereka boleh menguasai penduduk majoriti Madinah, Aus dan Khazraj. Walaupun mereka ni majoriti, tapi golongan minoriti yang menentukan. Kau ni kena jadi macam mana, kau ni jadi macam mana. Biar kita yang mentadbir dia orang. Walhal dia minoriti je tuan-tuan. Yahudi ni duduk batu api, pergi dekat sini dia kata orang sini kata dekat, ialah kita tahulah cara dia kan, macam mana nak menimbulkan kemarahan. Walhal orang ni tak kata pun, kan? Dia duduk buat cerita. Lepas tu orang ni pun dah jadi marah dengan perkara yang tak sebenar. Sebab tu dalam Islam ni, bila kita dapat satu berita, kena tabayun dulu, tapih dulu, filter dulu, jangan terus terima. Sebab bila terus terima, itulah yang bahayanya. Rupanya benda tak sebetulnya, kan? Bergaduh, kan? Tak habis-habis. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Sampai Rasulullah datang, baru selesai masalah. Baru boleh dipersaudarakan antara Aus dan Khazraj menjadi Ansar. Jadi orang Ansar, menjadi penolong agama Allah, penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama zaman kita pun hari ni tuan-tuan, kita tengok orang Islam bergaduh, disebabkan perbezaan ideologi, kan? Walaupun Islam tu majoriti, tapi tak kuat sebab gaduh. Dia bergaduh. Yang menyebabkan antara Islam bergaduh ni kerana ada yang mengambil nasihat daripada orang bukan Islam, mengambil contoh daripada orang bukan Islam, mengapi-apikan, menimbulkan sesuatu yang tak baik. Kalau sekiranya kita jadi baik, kita orang Islam ni jadi baik, jadi susah. Dan perkara ni tak akan berhenti tuan-tuan sehinggalah hari kiamat. Dalam hubungan keluarga, suami isteri, syaitan tak suka tengok suami isteri sayang menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati, tolong menolong antara satu sama lain.
Dia akan cuit pasangan ni supaya jadi gaduh. Mula-mula gaduh sikit-sikit, lepas tu lama-lama gaduh. Dulu bukan main, panggil sayang, panggil ling. Dah. Habis bila dah masuk 20 tahun, dah tak ada yang, tak ada ling dah. Kan? Engkau je. Kan? Dia bahasa, suami bahasa kat isteri, engkau kan? Engkau, awak. Sekarang kalau baru kahwin tu, cuba kita tengok tuan-tuan, pasangan baru kahwin nak dating semacam. Saya baru ni bawa pasangan muda jugalah, baru kahwin mangkali. Allah, dia kira nak dating je. Terluka hati ustaz nengok. Kan, dia kira nak dating, dia panggil pun yang suami susah nak nyembang. Asal nak nyembang je, kan isteri dia datang, abang, dah kacau suami dia kan. Suami pun pergi keluar daripada majlis. Begitulah. Kita dulu muda-muda masa baru kahwin macam tu tuan-tuan kan. Ingat tak? Tapi bila dah lama-lama ni, ada yang masih mengekali hubungan kasih sayang suami isteri ni. Ya? Daripada dulu sampai sekarang, tak pernah marah isteri, tak pernah tampar isteri. Panggil daripada start kahwin dulu sampai sekarang pun panggil saya. Hak isteri pun panggil abang. Oh kan. Kita ni nak pergi kerjanya panggil macam tu pula kan. Keluar masuk. Nak pergi ke tak mau, kadang-kadang kalah juga. Hello kat ketua, hari ni cuti. Kan? Kalah dengan godaan. Ada hak macam tu. Tapi yang ramai tak ada dah tuan-tuan. Hilang dah gelaran-gelaran panggilan romantik tu. Panggilan kasar, salah sikit marah. Kan? Kata mengata, kutuk mengutuk, abang ni kan, makan je tahu, basuh pinggan tak pandai-pandai. Ini itu tak apa, hari ni kau cakap macam tu. Time suami makan sambal pula, sambal awak ni rasa apa? Dah kahwin lama tak pandai-pandai buat sambal. Dah isteri pula terluka hati. Dia tunggu tu, masa tu akan sampai gaduh besar. Ya. Awal-awal tu okey boleh tahan, tapi bila dah lama-lama tuan-tuan, macam bila pasangan suami dia ingat isteri tak berhati kot. Isteri pun duk kata macam-macam, dia ingat suami dia tak berhati kot. Kan? Walhal fitrah kita tuan-tuan, hati manusia ni kalau orang kata memang kita sedih. Fitrah dia. Tak ada kita balik tersenyum sengih. Abang, kenapa saya tengok abang senyum semacam hari ni sayang, alhamdulillah. Ada orang maki abang. Pelik tu tuan-tuan. Melainkan hari ni ada orang puji kita. Saya tengok muka abang ni makin muda 10 tahun. Ya, tengok sekali tengok macam muka MB pula. Sudah kan. Teringat perkataan itu menyebabkan secara tak langsung sengih suka dia. Isteri pun sama. Abang tengok sayang ni, semalam kita puji isteri kita, awak ni bidadari kan, abang seumur hidup. Tak puas abang melihat awak. Ni contohlah tuan-tuan kan. Isteri dengar perkataan tu dah lama dah suami tak ucap kat dia. Hari semalam ucap, hari ni sesengih-sengih di depan cermin. Bidadari lagi aku rupanya kan. Dia memang itu fitrah dia. Sebab tu kita manusia ni kena jaga perkataan. Perkataan, ucapan yang kita nak cakap. Lebih-lebih lagi dengan pasangan. Lebih lagi dengan pasangan, suami, isteri, dengan anak-anak bila bercakap dengan ibu bapa, kena ada adab dia. Bukan bila anak-anak bila bercakap dengan ibu bapa ni, dia bercakap dengan kawan-kawan dia je. Dia ada beza. Panggilan kepada bapa tu kena ada tanda dia mulia, dia hormatkan ibu bapa dia. Bukan dia panggil ayah dia,
macam dia panggil member-member dia. Dia panggil member dia dengan gelaran, dia pun panggil ayah dia dengan gelaran. Tak boleh. Sebab tu isteri kita tak panggil suami dia walaupun apa imam. Dia tak panggil imam. Imam main makan. Dia akan panggil abang jom makan. Imam tu orang sama kita lah, kita panggil ni kawan kita ni jadi imam, kita panggil dia imam. Tapi kalau isteri dia tak panggil lah imam. Dia panggil lah abang, meh kita makan. Baik, jadi kena jaga. Hati kita secara fitrahnya memang suka kalau orang puji. Sedih kalau orang kutuk, maki dan seumpamanya. Jadi kalau sekiranya kita, contohlah Ustaz kita sebut tadi, kalau kita ada rasa-rasa marah dekat orang, kena rawat. Sebab itu adalah penyakit hati. Kalau dia marah juga, dia cuba tak nak marah tapi marah juga, denda diri sendiri. Denda tu macam-macam lah. Sama ada dia semayang 2 rakaat, kalau dia marah 3 kali, semayang 6 rakaat. Kalau rasa tak larat nak semayang, baca Quran 1 juzuk. Sekali marah 1 juzuk, 2 kali marah 2 juzuk, ataupun sekali marah 1 surah Yasin baca. Ataupun kalau marah, ambil duit, bubur dalam tabung masjid, ataupun carilah fakir miskin, bagi kat dia. Bagi tahu hari ni sebab saya marah 3 kali, sekali marah RM10, maka 3 kali marah RM30 saya sedekah. Bagi masjid pun boleh, ataupun carilah sendiri fakir miskin pun boleh. Itulah cara tuan-tuan nak rawat. Esok jangan marah. Esok jangan marah dekat diri ni. Jangan marah esok. Kalau marah kena denda lagi. Kalau marah kena denda lagi. Syaitan bila tengok kita buat macam tu, dia lari tuan-tuan. Tak boleh jadi ni. Kita duduk hasut dia supaya dia jadi marah, makin banyak pula dia semayang. Kita hasut dia marah, makin banyak pula dia bersedekah. Tak boleh jadi, dia tinggal. Itulah cara antaranya untuk kita tundukkan syaitan. Tapi kalau layan, syaitan semakin besar, syaitan semakin hebat, syaitan semakin kuat. Pernah kan berlaku? Macam mana kau ni boleh gemuk sangat? Oh, dia kata aku numpang dengan satu orang. Orang ni memang dia tak baca doa bila nak makan. Lalu aku yang mendahului makanan dia. Dia nak buat apa-apa tak ada doa. Aku yang mendahului segala-galanya. Tu sebab aku sihat, dia kata. Yang kau pula pasal apa ni, kuruh cekeding ni? Dia kata aku kurang nasib baik lah kan. Nasib tak apa baik pasal duduk dengan seorang ni, bila dia nak makan, bismillah dulu. Bila dia bismillah, terpelanting dia. Tak dapat numpang sekali. Gitulah hari-hari. Menyebabkan ginilah jadi dia. Itu syaitan. Dia boleh masuk dengan manusia bila manusia bagi ruang, buka ruang. Tapi kalau manusia tak buka ruang, dia pun tak boleh buat apa-apa tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita untuk kita kuat, untuk kita istiqomah di dalam amalan seharian kehidupan kita seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita selamat daripada tipuan, godaan, hasutan syaitan ini. Insya-Allah, amin. Allahumma amin. Insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan pada malam ini ada manfaat pada kita semua. Sekian, siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.